Hai, saya Cikgu Teh. Salam sejahtera dan selamat datang ke Classroom Cikgu Teh. Hari ini kita akan belajar tentang Bab 2 Jirim dalam Kimia Tingkatan 4. Dalam topik ini, kita akan mengkaji secara mendalam apa itu resapan dan takar lebur serta takar beku daftar rena. Sebelum kita mengkaji secara mendalam tentang resapan, marilah kita ingat balik apa yang kita belajar dalam sains tingkatan 1 berkaitan dengan jirim. Jirim ialah sebarang bahan yang mempunyai jisim dan menepati ruang. Mengikut teori kinetik jirim, jirim terdiri daripada jara-jara yang seni dan diskrit. Jirim biasanya dapat dibagikan kepada 3 keadaan, iaitu pekerja, cahaya dan gas. Di sini cikgu memaparkan satu jadual menunjukkan perbandingan antara jara pekerja, cahaya dan gas. Kalau kita rujuk pada raja di sini, kita perhatikan jala-jala pekerja ini tersusun padat dan teratur. Manakala untuk jara cahaya, dia tersusun padat tetapi tidak teratur. Manakala untuk gas pula, ia tersusun saling berjauhan. Dari segi pergerakan pula, untuk pekerja, jara-jara dia hanya dapat bergetar pada kedudukan tetap kerana ia mempunyai ruang yang sikit saja kerana ia tersusun padat dan teratur. Maka kandungan tenaga kinetik dia sangat rendah. Untuk cahaya, jara-jara dia dapat bergetar, berputar dan bergerak secara bebas mengikut bentuk bekas. Dan disebabkan dia dapat bergerak secara bebas, maka kandungan tenaga kinetik dia adalah rendah berbanding dengan gas. Jara-jara gas pula dapat bergerak secara rawak dan jauh antara satu sama lain. Dan ia mempunyai kandungan tenaga kinetik yang sangat tinggi. Jadi kita lihat dari susunan dia. Untuk jara-jara pekerja, kerana ia susun secara rapat, maka ia menunjukkan daya tarikan antara jara dia yang cukup kuat, yang sangat kuat. Untuk cahaya pula, ia menunjukkan daya tarikan yang kuat sahaja antara jara dia. Untuk gas, daya tarikan antara jara dia sangat lemah. Bagaimana pula dengan kadar resapan? Cikgu akan menerangkan secara lanjutnya resapan. Tapi sementara waktu ini, kita ingat dulu untuk pekerja, jara-jara pekerja dapat melesat sangat perlahan berbanding dengan cahaya dan gas. Seperti tadi, cikgu sudah ada sebut tentang teori kinetik jirim. Teori ini menyatakan jirim terdiri daripada jara-jara yang halus dan diskrit. Apakah kaitannya teori ini dengan resapan? Sebelum itu, kita kena tahu apa itu resapan dulu. Resapan ialah proses di mana pergerakan jara dari kawasan yang berkepekatan tinggi ke kawasan yang berkepekatan rendah sehingga kedua-dua kawasan mempunyai kepekatan yang sama. Di sini cikgu akan tunjuk satu uji kaji di mana kita akan buat perbandingan sama ada jara pekerja, cahaya atau gas, yang mana satu akan menunjukkan kadar resapan yang paling cepat. Baik, kita perhatikan uji kaji yang pertama, di mana kita letakkan hablum kalium manganat 7 ke dalam gel. Selepas 3 hari, kita dapati keseluruhan gel ini
akan bertukar kepada warna ungu. Bagi uji kaji yang kedua pula, mana kita letakkan hidrokarbon manganat 7 ke dalam air dan selepas 3 jam didapati keseluruhan air dia akan bertukar kepada warna ungu. Untuk uji kaji yang ketiga pula, di mana kita ambil balang gas untuk isi dengan gas bromin yang berwarna perak. Selepas 10 minit, keseluruhan balang gas itu akan bertukar kepada warna perak. Kalau kita bandingkan dari segi kadar resapan, kita akan dapati bahawa gas itu dapat meresap paling cepat berbanding dengan cecair dan gas dan pepergia, kerana gas hanya mengambil 10 minit untuk membolehkan keseluruhan balang gas ia bertukar warna perak. Manakala untuk cecair dia ambil 3 jam dan untuk pepergia ambil 3 hari untuk meresap. Baik, kita akan sambung ke topik yang seterusnya. Baik, sebelum cikgu sambung dengan topik yang seterusnya berkaitan dengan takar lebur dan takar beku daftar Rina, jangan lupa tekan subscribe, tekan loceng dan like untuk video cikgu. Baik, apa itu takar lebur? Takar lebur adalah suhu di mana bahan berkeadaan pepergia berubah kepada keadaan cecair pada tekanan yang tertentu. Baik, di sini cikgu akan menunjukkan satu eksperimen di mana kita akan menguji takar lebur dan takar beku daftar Rina. Berikut adalah senarai radar dan bahan yang kita akan gunakan dalam eksperimen ini. Isi tabung didih dengan naftalena sehingga 1/3 penuh. Kemudian letakkan sebatang termometer ke dalamnya. Apitkan tabung didih di dalam sebuah bikar yang separuh diisi air. Dan pastikan juga paras naftalena di dalam tabung didih mestilah di bawah paras air di dalam bikar. Langkah seterusnya adalah dengan memanaskan air dan kacau naftalena secara perlahan-lahan. Kemudian, apabila suhu naftalena mencapai 60 darjah Celsius, mulakan jam randik. Rekodkan suhu dan keadaan naftalena sehingga suhu naftalena mencapai 90 darjah Celsius. Keluarkan tabung didih dari kukus air. Keringkan permukaan dan letakkan serta-merta ke dalam sebuah kelalang kun. Kacau naftalena secara berterusan. Teruskan merekod suhu dan keadaan naftalena sehinggalah suhu naftalena turun kepada 60 darjah Celsius. Langkah akhir adalah dengan merekodkan keputusan di dalam buku laporan anda. Baik, dalam eksperimen ini kita akan mencatatkan masa dan suhu bagi pertukaran keadaan daftar Rina. Baik, ini selepas kita dapat data, kita akan plotkan graf. Dan graf yang cikgu paparkan di sini menunjukkan kepada pemanasan daftar Rina, di mana kita nampak ada peningkatan suhu. Dan kita akan kaji setiap peringkat apakah perubahan keadaan daftar Rina ini. Baik, kita lihat pada titik A.
pada titik A, Daftarina ini adalah dalam keadaan bepergian. Dalam keadaan bepergian seperti yang kita belajar tadi, cara-cara dia, cara-cara Daftarina adalah tersusun dengan padat, teratur, bersentuhan pada kedudukan tetap mengikut corak susunan tertentu dan ditarik oleh daya tarikan yang kuat. Apa yang akan berlaku selepas ini? Okey, dari titik A ke B pula, pepergian Daftarina itu terus dipanaskan dan suhu akan meningkat. Semasa pemanasan, tenaga haba yang dibekalkan akan diserap oleh jala-jala pepergia dan ini menyebabkan jala-jala itu bergetar dan berputar dengan cepat. Dan tenaga gerakan, iaitu tenaga kinetik akan semakin bertambah. Dan ini menyebabkan pepergia itu mengembang dan daya tarikan antara jala dia menjadi semakin lemah. Baik, selepas itu, apa yang berlaku pada titik B pula? Pada titik B, tenaga haba yang telah diserap akan membolehkan jala-jala bergetar dan berputar dengan begitu cepat sehingga dapat mengatasi daya tarikan yang kuat antara jala-jala. Jadi, jala-jala ini akan terpisah daripada satu sama lain dan susunan rapat dia akan runtuh dan menyebabkan jala itu dapat bergerak secara bebas dan mengelongsor di antara satu sama lain. Pada peringkat ini, pepergia dikira mula melebur. Selepas itu, kita perhatikan lagi pada peringkat B ke C pula. Di sini, kita lihat suhu dia tidak meningkat. Dari titik B ke C, pepergia sedang melebur menjadi cecair. Ini bermakna pada peringkat ini terdapat percampuran dua keadaan, iaitu pepergia dan cecair. Di sepanjang perbulan ini, suhu adalah kekal atau tetap walaupun tenaga haba terus dibekalkan. Mengapa macam ini? Kita lihat. Ini disebabkan tenaga haba yang dibekalkan sepanjang proses peleburan ini digunakan untuk melemahkan daya tarikan yang kuat antara jala-jala supaya pepergia dapat bertukar kepada cecair. Maksudnya, haba ini digunakan untuk melemahkan daya tarikan yang kuat antara jala-jala supaya pepergia itu boleh bertukar kepada cecair. Maka di sini suhunya menunjukkan adalah kekal dan tiada peningkatan. Baik, lepas itu pada titik C pula. Untuk C, semua pepergia telah ditukar kepada cecair. Ini bermaksud peleburan telah selesai. Baik, seterusnya kita lihat pula dari C ke D. Nampaknya peningkatan suhu. Cecair bahan itu terus dipanaskan dan suhu dia semakin meningkat. Jadi tenaga haba yang ini akan diserap oleh jala-jala cecair dan menyebabkan jala-jala bergerak lebih cepat dan saling berlanggar antara satu sama lain dan tenaga kinetik dia akan bertambah. Selepas itu, apa pula yang berlaku pada titik D? Pada titik D, jala-jala cecair telah menerima tenaga yang cukup untuk mengatasi daya tarikan jiran-jiran dia. Maka jala itu akan keluar dari permukaan cecair untuk menjadi gas. Pada peringkat ini, kita panggil sebagai takat didih kerana cecair itu dikatakan sudah mula mendidih. Untuk peringkat
Dari D ke E pula, tiada perubahan suhu, tiada peningkatan suhu berlaku. Okey, tapi dari titik D ke E ini, cecair sedang mendidih. Dan ia terdapat dua keadaan, iaitu cecair dan gas. Di sepanjang proses pendidihan ini, suhu itu tidak berubah dan tetap walaupun haba diteruskan. Mengapa? Sebab ini adalah disebabkan dengan tenaga haba yang dibekalkan sepanjang proses pendidihan ini digunakan untuk apa? Mengatasi daya tarikan antara jara-jara cecair supaya jara-jara cecair dapat terpisah jauh antara satu sama lain untuk bertukar menjadi gas. Baik. Selepas itu, kita lihat apa yang berlaku pada titik E pula. Titik E, semua cecair akan mula tukar kepada gas dan pendidihan dianggap selesai pada takat ini. Baik, seterusnya. Dari titik E ke F pula. Pemanasan yang seterusnya akan menaikkan suhu gas. Di sini tenaga haba diserap oleh jara-jara gas pada peringkat ini akan menyebabkan jara-jara bergerak semakin cepat dan rawak dan lebih kerap berangga antara satu sama lain. Maka tenaga kinetik jara-jara gas akan semakin bertambah. Jadi, inilah tentang pemanasan Daftarina. Bagaimana pula dengan penyejukan Daftarina? Baik, seperti pemanasan Daftarina, kita gunakan data yang diperoleh dari eksperimen dan kita akan plotkan graf berandaskan data-data yang dikutip. Dan ini adalah menunjukkan kepada graf penyejukan Daftarina. Di sini terdapatnya penurunan suhu. Baik. Sekarang kita akan kaji peringkat. Bagaimana perubahan Daftarina. Baik, kita tinjau pada titik HG pula. Asalnya Daftarina ini adalah dalam bentuk cecair. Di sini suhu akan menurun kerana tenaga haba dibebaskan ke persekitaran oleh jara-jara cecair menyebabkan tenaga kinetik yang berkurang dan jara bergerak semakin perlahan. Untuk titik GF pula terdapat dua keadaan, iaitu cecair dan pepeja. Di sini suhu kekal tidak menurun kerana tenaga haba dibebaskan ke persekitaran oleh jara-jara cecair diseimbangkan dengan tenaga haba yang dibebaskan semasa proses penyejukan. Dalam proses penyejukan. Jadi ini tidak menunjukkan penurunan suhu. Baik, lepas itu kita lihat pada titik FE pula. Pada titik FE pula, Daftarina itu akan beku menjadi pepeja. Di sini suhu akan menurun kerana tenaga haba dibebaskan ke persekitaran oleh jara-jara pepeja menyebabkan tenaga kinetik semakin berkurang dan jara-jara bergetar lebih perlahan. Baik, ini sahaja untuk hari ini. Cikgu harap daripada video ini anda dapat manfaat. Dan cikgu harap anda selepas tonton video ini, tolong sila subscribe, tekan loceng dan like untuk video bagi mengikut perkembangan video yang seterusnya. Baik, terima kasih.